Kalau dia akan makan-makan yang satu sepatu ni. Hari ni kita dekat kelas. Hari ni Kis dekat kelas. Kis akan start mengajar biasanya 2.30. Sekarang dah jam menunjukkan 2.45. 2.35. Tapi kita tak start lagi mengajar sebab kita nak dahulukan budak-budak untuk pergi rehat dulu sebab kantin akan tutup awal hari ni. So yeah, kids are behind. So now Kis kat kelas. So this is my class. Simple je. Then ini bahagian budak belajar punya meja. Untuk cover pelajar saya ada dalam 10 orang. Okay. Ini antara pelajar saya. Dok kan memang drama sikit. Abaikan. So ini kelas. Ruangan dia besar macam ni je. So ada 10 orang. Ini ada 3 orang depan ni, 3 orang, 2 orang. 2 orang, 2 orang. Ini orang. Okay, awak pergi rehat dulu sebab nanti kan kantin tutup. Pergi rehat dulu. Pergi rehat dulu nanti kantin tutup. Ini Zakwan, yang ni Adam, alhamdulillah pejabat. Good. Okay, ni saya pergi makan. Yang ni. Oh, lah. Apalah, sebab saya dah janji kan. Okay. Makan masal. Okay. Kita dah janji nak bagi dia RM1 seorang sebab tolong hantarkan barang saya. So RM1. Thank you, welcome. Okay. Jom kita tengok dekat tempat kelas lain. Dah beli makanan ke, Isa? Dah. Ni Isa. Okay, ni kelas tahun 4. Hi, my name is Iman and I'm teacher here. I'm teaching Bahasa Arab. Okay, ni cikgu Bahasa Arab untuk Kafa. Okay, ini kelas untuk tahun 4. Ada lebih kurang dalam 17 ke 18 orang. 2, 4, 6 sampai belakang. Ni pelajar alhamdulillah ni ramai, penuh. Ini Sofia. Hai. Ini Isa. Isa, bagi saya pengertian kiamat Isa. Kiamat ialah hari kebangkitan semua makhluk. Semua makhluk. Hari kebangkitan semua makhluk. Lagi? Setiap yang mati akan dihidupkan dan dihimpunkan di padang mahsyar. Amalan mereka akan dihisap sama ada neraka atau syurga. Bagi saya satu nama kiamat. Kiamat Yaumul Akhirah. Yaumul? Akhirah. Akhirah, apa benda maksud dia? Maksud dia cepat. Hari akhir dunia. Pandai. Daris, bagi saya 4 sifat wajib bagi Rasul. As-Siddiq, Al-Amanah, Al-Fatanah, At-Tabligh. At-Tabligh. Bagi saya sifat harus bagi Rasul. Contoh. Contoh, makan dan tidur, berkeluarga dan beristeri. Okey, terima kasih. Bagi saya 4 kewajipan orang hidup terhadap jenazah yang telah mati. Saya tanya apa? 4 kewajipan orang hidup terhadap jenazah yang telah meninggal dunia. Ya Allah, berserah. Ulang. 4 kewajipan orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Cepat. Nak kena buat apa? Memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, mengebumikan. Mengebumikan. Bagi saya 1. Soalan dah lah. Apa? Syurga. Syurga, neraka. Lagi? Perkara gaib apa lagi? Syurga, neraka, alam barzakh, padang mahsyar. Okey, dah habis. Saya. So, hari ni kan. So, sekarang
saya ada dekat kelas bersama anak-anak murid saya yang macam nak dengan cakap tapi tak nak dengan cakap. Cakap sebelah saya ni ada Kasih. Nah, walaupun nama dia Kasih, tapi dia agak perkasa dengan saya. Dia baik. Okay, dia baik. Taklah dia baik je. Awak tak lapar? Tak makan. Lapar lah. Saya kalau lapar kan Keri. saya jadi singa tu. Tengok ni kata siapa? Azwar. Adik Adam. Awak pun tak ada di sini. Awak lah halang lighting. Lighting tak masuk. Sengaja. Tengok jatuh dah bawah tu. Semua sebab awak. Dah. Okey. Sikit tadi. Ashraf, jalan. Okay, tak apa dah. So now kisah tanda paper akhlak tahun 4. Ada waktu lagi ni sebentar lagi diorang kisah ada kelas untuk akhlak tahun 4. So nak bagi-bagikan balik paper diorang. So far alhamdulillah untuk subjek akhlak tahun 4 diorang dapat capai markah yang agak memuaskan. Takat ni tanda dah 4 orang 50/50. Tolong letak dalam almari laci kedua. Dia macam penuh dah tapi awak tolong letak lagi dulu. Dia boleh masuk ni. Kelas ni dia. Okay ni. Laci kedua dekat meja tu. Yang ni. Bukan laci yang kat luar tu. Yang laci bawah meja tu. Yang ni awak letak meja saya. Tekuk macam ni. Letak meja saya. Terima kasih. So now kita ada waktu sikit lagi. Nak tanda paper tahun 4. So kisah saja Tauhid Fiqah tahun 5 dengan akhlak tahun 4. Tauhid Fiqah. Tauhid Fiqah kisah saja untuk semua tahun tahap 2. So tahun 4, tahun 5, tahun 6 kisah saja semua Tauhid Fiqah. Tapi untuk akhlak hanya tahun 4 sahaja. So sekarang ni kisah tanda untuk tahun 4 akhlak. Okey. Untuk tahun untuk exam tahun ni Tauhid Fiqah yang ni sekarang kita masuk percubaan. Kalau tahun 5 kita masuk percubaan UPKK. Untuk tahun 4 kita masuk pertengahan. Tahun 6 dah tak ada exam sebab diorang dah habis XRA kan. Terima kasih walaupun awak macam terima kasih. Okay. Alright guys. Saya nak makan tapi sekejap lagi. Okey, tengok ni. Diorang semalam exam percubaan untuk UPKK. Alhamdulillah. Saya sangat happy melihatkan markah-markah yang 100% ni. Okey. Alhamdulillah untuk kali ni saya pelajar tak ramai dalam 10 orang. So 10 orang tak ramai mungkin mudah sikit lah nak capai target. Untuk diorang faham dalam kelas. So diorang mudah faham kan? Kan betul tak faham kan? Alhamdulillah. So setakat ni untuk UPKK tahun 5. Tahun ni alhamdulillah untuk percubaan diorang dapat semua mumtaz. Saya doakan yang sebenar pun dapat mumtaz. Sebab saya rasa macam paper ni terlalu senang. Kan? Kan? Saya rasa paper percubaan senang kan? Kan senang kan? Saya rasa macam senang sebab tu diorang boleh jawab.
So saya macam risau untuk sebenar diorang dapat susah. Kat situlah yang cabarannya. Saya doa diorang semua muntas, amin. Ini siapa? Mia Syahid Mi. Ini budak pandai. Akhlak Sirat 4, 3. Sorry guys. Kita lupa bawa kertas exam. Apa dia? Kelakar sangat. Saya punya mak saya ni. Ha? Nama awak judi? Mak saya cakap. Nanti mintakan mawar. First masa mengajar, Kis Aisyah tak minat sangat tahu nak mengajar dekat Kafah ni. Kis dalam bidang keguruan tapi tidak minat mengajar. Tapi saya boleh mengajar. So at first saya punya impian adalah bukanlah menjadi cikgu. But be honest, bekerja di sekolah bukanlah impian saya. Tapi saya boleh mengajar. Saya tak ada masalah tentang itu. Cuma saya tidak ada minat. Tapi setelah saya masuk Kafah, saya jumpa dengan pelajar-pelajar yang ada masalah pelajaran tu, ada masalah dalam bab fardu ain dan agama. Mereka ni siapa yang belajar Kafah, diorang akan bersekolah di kebangsaan dahulu. Jadi kita tahulah macam mana lifestyle di kebangsaan dan bagaimanakah ilmu agama mereka disampaikan di sana. Disampaikan tetapi tidak secara menyeluruh dan sesuai dengan kehendak tahap diorang tu. Okey. Dan kita fahamlah dekat sekolah kebangsaan kan mesti diorang akan mengajar subjek akademik. Agama tak ada. Agama ada macam pendidikan lisan sebagainya. Bahasa Arab pun katanya ada. Cuma tidak menyeluruh. Saya pun tanya sendiri. Anak murid saya memang kata tak menyeluruh. So, saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang Islam agak risaulah sekiranya saya tidak memainkan peranan yang penting dalam mendidik mereka dalam bab agama. So, kenapa? Kemudian bila saya masuk ke Kafah ni, saya ada perasan beberapa pelajar yang agak tidak faham tentang fardu ain dan pergaulan mereka. Itu yang saya risaukan. Jadi saya titik beratkan aslah. Selepas saya perasan tu, saya mula titik beratkan sikit-sikit. So apa yang saya buat adalah apa yang saya buat adalah dia macam ni, bila kita ada satu kesedaran tu, dia automatik kita sendiri boleh memainkan peranan tu dengan baik tau. Dan alhamdulillah Allah bagi saya rasa untuk sedar tahap fardu ain dan juga tahap social life anak-anak murid saya. Sebab diorang ni probably lepas daripada Kafah, mereka mungkin tidak akan masuk ke sekolah agama lagi. So saya ambil inisiatif dengan mengajarkan mereka secara sebaik yang mungkin. At least diorang faham fardu ain yang basic pun saya dah bersyukur lah sebenarnya. So sejak daripada itulah saya didik diorang tu bukan untuk pelajaran lah, bukan untuk exam semata-mata, tapi untuk diorang faham dalam kehidupan diorang, apa yang diorang kena amalkan dalam kehidupan diorang. Contohnya macam dalam bab subjek tahun 5, diorang ada mengajar tentang solat jenazah, tentang solat orang sakit, solat dalam kenderaan. Benda-benda tu saya ajarkan diorang untuk diorang faham kenapa diorang kena solat, buat solat jenazah, kenapa diorang kena solat orang sakit, kenapa diorang kena belajar tentang ilmu contoh muamalah, munakahat, apa lagi, umrah, haji dan sebagainya. Kenapa diorang kena belajar benda tu? Sibuk dah sini. Okay, then contohnya macam solat lah. Antaranya kalau macam tahun 5, saya ingat ada beberapa topik, iaitu topik solat orang sakit dan kenderaan. So, diorang dah belajar tentang solat fardu. Tapi dalam itu solat fardu yang kita standard boleh buat dalam keadaan kita sihat walafiat. Tapi kalau kita sakit, macam mana kita nak solat? So, saya beritahu kepada orang. So, maksudnya apa? Saya beritahu kepada orang macam dengan cara, okay, kalau nanti korang tak boleh nak solat biasa, korang ada cara solat orang sakit. So, korang masih lagi boleh solat. Sebab solat kan dia wajib. Jadi waktu sakit ke tak sakit kan mereka kena solat. Hatta ada para sahabat Nabi dalam Quran pun orang solat juga. Sebab solat itu wajib. Padahal dalam kesakitan tu. So saya nak beritahu orang, kalau orang tak boleh buat satu fardu solat, satu kewajipan tu dalam bentuk yang biasa, orang ada cara lain. So ada cara lah senang cerita. So saya terangkan orang dengan cara yang lebih mudah dan lebih senang orang nak ikut. Saya beritahu sebab kenapa. Saya cakap cerita orang. Orang kena belajar ni untuk akhirat orang lah. Okay? Tapi nak capai yang akhirat tu, diorang kena faham dulu kat dunia ni. So saya ajarkan diorang dulu
okey, kamu fahamkan dulu, saya ajar macam ni. Kamu fahamkan dulu apa yang saya ajar, kamu akan lebih mudah untuk menghafal. Untuk exam kamu tak payah risau sebab kamu akan mudah nak jawab exam sebab bila kamu faham, kamu dah hafal, settle dua benda ni, memang kamu akan settle exam. Macam tu saya ajar orang. So alhamdulillah, so far anak-anak murid saya lebih mudah nak faham apa yang saya sampaikan dan lebih mempraktikkan benda tu dalam kehidupan orang. Itu adalah satu benda yang positif yang saya nampak dan saya lega. Lega benda tu. Seorang, saya pula jenis suka sikit bahagian sejarah. Jadi saya lebih mudah nak menceritakan kepada orang. Itu antara salah satu cara untuk saya tarik diorang. Saya cakap je nak cerita pasal Nabi Musa ke Nabi Isa ke Nabi apalah, diorang lebih mudah tertarik. Sebab budak kan dia curiosity diorang tinggi, rasa ingin tahu tu tinggi. Duduklah. Ni ke mana? Oh, dah depan saya kan? Allah. Okey. Okey, saya rasa setakat tu ini saja. Saya sambung lagi nanti. So thank you for watching my video. Bye guys. Assalamualaikum. Tolong matikan dekat yang batu merah. Batu merah ni.